Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersampai dalam siri Pai Sharing. Bersama saya hari ini, insya-Allah sama-sama kita akan berkongsi tentang satu realiti kehidupan yang berlaku pada hari ini. Perasan tak, kenapa ada di kalangan kita yang lebih mudah mempercayai sesetengah penceramah ataupun bahasa kasarnya ustaz dongeng berbanding mempercayai para alim ulama? Di sini, istilah ustaz dongeng yang saya maksudkan ialah mereka yang popular kerana banyak membawakan kisah-kisah yang berjaya menawan hati pendengar, seperti cerita-cerita pelik, hikayat-hikayat yang jarang didengar, dan mereka ini berpenampilan agama, terlihat zuhud dan sebagainya, macam ustaz-ustazah lah kan. Tapi kesemua kriteria inilah yang telah berjaya mengaburi mata orang awam yang tidak tahu ataupun kurang mendalami ilmu agama. Dalam kita berbicara tentang gelaran ustaz-ustazah ni kan, kita boleh bahagikan mereka kepada dua golongan. Golongan pertama ialah golongan yang merasakan gelaran ustaz-ustazah ni sebagai satu tanggungjawab kepada mereka. Jadi mereka perlu mendalami ilmu agama dengan bersungguh-sungguh supaya mereka dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Golongan yang kedua pula ialah mereka yang merasakan gelaran ustaz-ustazah ini adalah sebagai satu daya tarikan dan populariti semata-mata. Jadi, banyak mana ilmu agama tu mereka tolak tepi dulu. Yang penting macam mana nak naikkan followers, macam mana nak tarik ramai pengikut. Sedar tak sedar, zaman sekarang ni gelaran ustaz-ustazah ni senang sangat nak dapat. Belajar agama sikit dipanggil ustaz, pakai tudung labuh sikit dipanggil ustazah. Dan sebenarnya tak ada masalah pun untuk kita pegang gelaran ni. Tapi ketahuilah bahawa sesiapa sahaja yang memegang gelaran ustaz-ustazah ini, mereka mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk menunjukkan keizahan Islam. Dan kita tahu bahawa setiap tindakan Muslim ini membawa nama Islam. Apatah lagi ustaz-ustazah yang sememangnya kebiasaannya menjadi pakar rujuk dalam hal-hal agama kan. Jadi, bercerita tentang ustaz dongeng ni kan, saya teringat satu kisah yang saya baca daripada Telegram Ustaz Adin. Dan kisah ini bertajuk Kisah Abu Hanifah dan Ustaz Penglipur Lara. Kisah ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Tahzir Al-Khawas min Al-Kadhib Al-Khassas. Baiklah, kisah ini bermula dengan seorang penglipur lara yang bernama Zar'ah. Dan Zar'ah ini merupakan seorang tukang dongeng yang membawa cerita karut berwajah agama. Nak dijadikan cerita, Imam Abu Hanifah sendiri pernah bertemu dengan Zar'ah ni. Sebab apa? Sebab ibu kepada Imam Abu Hanifah sendiri mempercayai ustaz dongeng ni. Pada suatu hari, emak kepada Imam Abu Hanifah ni bertanyakan hal agama kepada Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah pun mengeluarkanlah fatwanya. Namun ibunya ni menolak fatwa yang dikeluarkan oleh anaknya. Ibunya kata, aku tidak percaya dan aku hanya akan terima kalau Ustaz Zar'ah yang berkata begitu. Ustaz Zar'ah ni penglipur lara tadilah. Lalu Imam Abu Hanifah pun bawa lah ibunya bertemu dengan Zar'ah. Kemudian dah bertemu tu, dia pun bertanyalah kepada Zar'ah, ibuku ingin meminta jawapan berkaitan masalah sekian-sekian, berikannya fatwa. Kemudian Zar'ah mendengar tu, dia terkejut. Dia terkejut lalu berkata, engkau lebih mengetahui wahai Abu Hanifah, engkau lebih layak mengeluarkan fatwa. Kemudian Imam Abu Hanifah pun menjawab, aku telah memberikan fatwa sekian-sekian kepadanya. Mendengarkan jawapan Abu Hanifah tu, Zar'ah pun berkata kepada si ibu, benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Akhirnya selepas mendengar pengakuan daripada Ustaz Penglipur Lara iaitu Zar'ah tu, barulah ibu kepada Imam Abu Hanifah percaya dan terima dengan fatwa anaknya. Daripada kisah ni, kita dapat tengoklah betapa besar dan kuatnya pengaruh ustaz-ustaz dongeng ni dalam masyarakat. Sebab mereka selalu membawa cerita-cerita pelik, kisah-kisah yang jarang dengar, yang belum tentu sahih ataupun tidak, padahal mereka bukanlah ulama. Dan perkara ini menimbulkan satu kerisauan lah. Sebab kita risau kalau ada orang-orang yang jahil ataupun kurang ilmu agama ni, mereka akan beranggapan bahawa takkanlah dia salah, dia ustaz kot. Takkanlah apa yang dia cakap tak betul, dia ustazah kot. Nampak tak? Bayangkan, ibu kepada Imam Abu Hanifah sendiri lebih percaya kepada ustaz dongeng berbanding dengan anaknya yang diakui imam mazhab yang sangat hebat. Itu pun mujurlah si Ustaz Penglipur Lara tadi ni membenarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah. Bayangkan kalau dia menentang dan menolak fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah tadi, maka ibunya akan menyimpang. Dia pasti tidak akan percaya kepada anaknya yang merupakan
pengasas mazhab yang hebat. Jadi itulah yang berlaku pada hari ini. Kita dapat lihat sebahagian orang agama yang selalu membawa cerita-cerita karut ini lebih mendapat kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Bahkan boleh jadi mereka jugalah yang mengajak orang untuk menentang fatwa yang dikeluarkan oleh para alim ulama. Dan bila kita kritik kembali, mulalah mereka play victim. Kata tak beradab dengan ulama lah, tak hormat para ulama lah. Sedangkan mereka yang tidak beradab. Adab itu bukan kena hormat semata-mata, tetapi tidak memandai-mandai bercakap sesuatu yang tidak berasas dan kita tidak ada ilmu tentangnya juga merupakan satu adab, bahkan ianya merupakan satu syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-36 yang bermaksud, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kesimpulannya, saya yakin mesti ramai yang boleh relate dengan kisah ni, sebab kadang-kadang ahli keluarga kita sendiri, mak ayah kita sendiri, makcik-pakcik kita sendiri yang sering terpengaruh dengan ustaz-ustaz yang selalu membawa cerita-cerita dan hikayat yang pelik ni. Jadi, akhirul kalam, buat semua yang telah dengar dan tahu tentang kisah ini, sama-samalah kita ambil iktibar, berusaha bersungguh-sungguh mendidik ahli keluarga kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan ustaz pengnipu lara ini. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.